Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ilaina kitabahul azim rahmatan wa dhikra wa hudan wa bushra fa anara bihi sabil wa aqama bihi hujjah. Wassalatu wassalam ala imamil muttaqin wa uswatil المؤمنين نبينا الأمين الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد. Yang dihormati pengacara majelis, pengurusi ahli yang terkuasa masjid, muslimin dan muslimat, para pencinta ilmu sekalian, para pencinta Al-Quran dan juga para pencinta sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada pagi ini 23 Disember 2023 kita dapat teruskan bicara kita tentang tafsirul Quran, iaitu para jemaah sekalian, di antara mukjizat kita kena belajar ilmu tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Allah Taala beri kepada dia mukjizat. Apa makna mukjizat? Mukjizat ni benda pelik. Benda pelik yang di luar daripada kebiasaan manusia. Maknanya kalau manusia biasa tak boleh buat benda tu. Untuk Nabi. Adapun bukan Nabi, orang tak panggil mukjizat, dia panggil karamat. Karamat. Jadi ada dua perkara. Nabi orang panggil mukjizat, manusia biasa dia panggil karamat. Cuma kita nak beza di antara karamat dengan khuza'balat, itu payah. Mana kalau betul-betul orang soleh, Tuhan beri pada dia benda pelik, diterima. Tapi kalau orang tak betul tapi ada benda pelik, itu macam jenis tok setengah-setengah tok bomo ni, ada pakai pelik dia. Tapi itu orang panggil bukan benda betul. Jangan kata dia ni keramat juga ni, dia tak keramat tu, dia panggil khuza'balat, itu lain. Jadi di antara mukjizat yang Allah Taala tinggalkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitulah Al-Quranul Karim. Quran yang ada di tangan kita ni adalah mukjizat. Semua Nabi ada mukjizat. Semua Nabi ada mukjizat. Nabi Isa, Nabi Musa dengan tongkat dia, tangan dia jadi cerah. Nabi Isa tangan dia boleh, orang sakit pergi klinik Nabi Isa, dia sapu ya, sembuh. Bahkan orang mati, kalau Nabi Isa tepuk dahi, tepuk tangan atas orang mati, hidup balik. Itu dia panggil mukjizat. Mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak. Makanan sikit jari banyak, air keluar dari jari banyak. Tapi hak lain itu dengan cerita lah. Kita nak tengok tak boleh. Siapa dia boleh tengok lagi? Tak ada tengok. Lepas Nabi wafat tak nampak. Yang orang boleh tengok dan yang wajib, bukan cakap boleh, wajib kita kena tengok, iaitulah mukjizat al-khalidah, mukjizat yang kekal abadi sampai ke hari kiamat. Dan lepas masuk kiamat, lepas pada bangkit kiamat esok, dia bertugas lagi. Nama dia mukjizat Al-Quranul Karim. Di Quran yang ada di tangan kita, itu mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia cabar Quran, siapa dia nak main dengan Quran, dia akan tersungkur depan Quran dengan dua cara. Tuan-tuan tanda, sungkur yang paling baik, dia masuk Islam dengan sebab dia kaji Quran. Ni ada buku senara orang keluar, orang-orang yang masuk Islam dengan sebab kaji Quran. Orang barat ke, orang berapa, orang putih ke, mereka mengkaji Quran sebelum dia ngaji Quran. Dia kaji dulu, masuk Islam baru belajar Quran abata sajaha. Kita ngaji dulu, kaji sapala ni ada sikit-sikit lah. Ini tajuk yang kita nak bincang, iaitulah tentang fadlu ilmi tafsir, kelebihan mengaji tafsir Quran
dan keperluan umat kepada ilmu ni. Jadi para jemaah sekalian, itu tajuk yang kita bincang, kelebihan ilmu tafsir dan keperluan kita kepada tafsir. InsyaAllah saya bagi masa yang ringkas ni, sempatlah kita bincang tentang ini. Yang pertama kita kena faham dalam mukaddimah kita ni, iaitu ilmu tafsir Quran, ilmu yang paling mulia. Sebab apa ilmu paling mulia? Sebab kita nak faham kalamu Rabbina, kita nak faham kata-kata Allah. Kita belajar akan sifat Allah Ta'ala, kaunuhu mutakalliman. Ingat lagi dah, kaunuhu mutakalliman, maknanya sifat Allah Ta'ala berkata-kata. Jadi Quran ini kata-kata Allah, kalamullah. Ada sebahagian ajaran sesat dia kata tak, dia kata Quran makhluk. Berkelahi dalam zaman Mu'tazilah dengan Imam Ahmad dulu, sampai Imam Ahmad kena pukul, kena penjara, semata-mata mempertahankan Al-Quran kalamullah. Jadi bila kita nak faham kalamullah, Allah Ta'ala hantar mari Quran kepada kita untuk kita baca 3 perkara. Tuan-tuan tanda, Al-Quran itu dibaca dengan 3 cara. Al-Quran dibaca dengan 3 perkara. Yang pertama, baca dengan mulut. Yang kita nak baca ni Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin. Itu dia panggil baca dengan mulut. Yang kedua, qiraah qalbiyah, bacaan dengan hati. Baca dengan hati ni, kita kena fikir, tadabbur Al-Quran, nak tahu apa dia yang kita dapat daripada ayat yang Allah Ta'ala sebut pada kita. Dan nak boleh tadabbur, nak boleh kita faham, kita kena lalu satu proses, nama dia belajar tafsirul Quran. Tafsir Quran ni bukan semua orang boleh tafsir. Saya tengok dari jaruah masjid kita ni ada ustaz ngajar tafsir Quran, dia bukan tafsir Quran, dia baca tafsir. Tak ada masalah, siapa-siapa boleh baca. Macam kita hari ni, tengok Quran kita ni kan, ada terjemahan, ada huraian, kita baca ya. Sahabat yang buat, yang tulis tafsir ni pun dia baca, dia ambil daripada Ibnu Katsir, dia ambil daripada tafsir Tabari, dia ambil daripada tafsir-tafsir yang semasa ada. Jadi kita hanya membaca tafsir. Kalau saya mari sini, tuan-tuan, hari ini saya akan mentafsirkan Quran, tuan-tuan balik selalu. Mana ada kelayakan kita nak jadi ahli tafsir. Tapi kalau kata insya-Allah pagi ini saya akan baca tafsir, jangan lari. Berbeza di antara membaca tafsir yang sudah ditafsirkan oleh ulama dengan kita kata saya nak tafsir Quran. Jadi hak tu ya, bila tafsir Quran dengan otak dia, itu yang banyak masalah. Ada orang ni dia dakwa tak ada judi dalam Quran. Kita daripada budak besar-besar celek mata judi haram, tiba-tiba dia kata tak ada dalam Quran. Benar juga. Jadi kita ada orang tanya dia, tuan, judi apa tak ada dalam Quran? Dia kata judi nombor ekor. Tak jumpa lah arba'atu azyal, tak, 4 ekor dalam Quran tak ada. Dalam Quran itu sebut al-maisir, innamal khamru wal maisir, arak, judi. Itu dalam Quran. Jangan duduk cari. Ni orang tak pakai tudung, perempuan tak pakai tudung. Dia kata tak ada pun suruh pakai tudung dalam Quran. Dia cari tak jumpa muka jenis. Ini dipanggil baca Quran nak tafsir sendiri. Kita tidak ada keahlian. Kita hanya boleh membaca Quran, baca tafsir Quran, apa yang telah ditafsirkan oleh para ulama, itu yang kita kata. Kita kata alhamdulillah. Maka para jemaah sekalian, belajar ilmu tafsir Quran adalah merupakan salah satu daripada cabang ilmu yang sangat tinggi, yang sangat besar. Sebab apa? Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran, dalam surah Al-Maidah ayat 15, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitabi wa ya'fu an katsir. Allah Taala bagi tahu kepada ahli kitab, telah datang kepada kamu rasul kami, mana utus saya aku mari, menjelaskan kepada kamu banyak benda yang kamu tukhfun, yang kamu tak tahu. Tapi Rasul baca Quran, Nabi kita hurai, kemudian lepas Nabi kita mari pula orang, qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin.
telah datang dari Allah Ta'ala, datang daripada Allah Ta'ala, kitab cahaya, nur cahaya daripada Allah, kitabun mubin, kitab Al-Quran yang sangat nyata. Jadi Al-Quran ni Allah Ta'ala nyatakan sifat dia mubin, menjelaskan. Quran ni nyata. Nyata macam mana ni ustaz ni? Yang kita tak faham ni macam mana? Kita tak faham, bukan salah Quran, salah kita tak mengaji. Jadi kata, oh, saya tak faham tu ustaz kata kitab ni jelas molek. La. Dalam surah Al-Maidah kata, qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Dalam surah An-Nisa 174 sama juga. Ya ayuhan nasu qad ja'akum burhanum mir rabbikum wa anzalna ilaikum nuram mubina. Jadi Allah Ta'ala namakan Quran ni cahaya yang menjelaskan. Maka macam mana kita nak tahu jelas? Maka ulama tafsir telah menjelaskan kepada kita, ni maksud ayat, ini cerita turun ayat. Maka di sini senarai pendek Allah Ta'ala para ulama telah menggariskan kenapa kita kena belajar ilmu tafsirul Quran. Yang pertama, kajian tulis, dia suka tulis, dia tanda. Yang pertama, dia kata paling besar sekali kelebihan kita belajar ilmu tafsir Quran ni, sebab dia membantu kita untuk memahami kalam Allah. Yang ada dalam tafsir dalam Quran kita ni, ini terjemahan makna. Nama dia terjemahan makna Quran. Sebab itulah berbeza. Kita baca versi ni, makna dia kata gini. Baca dalam pimpinan Ar-Rahman, makna dia kata gini. Sebab ulama kata kita tak boleh nak terjemah kata-kata Allah. Habis terjemahan Quran ni, dia panggil terjemahan makna Quran. Kata-kata Allah nak terjemah kita tak tahu, tapi kita boleh faham makna Al-Quran. Kemudian mari para ulama tafsir hurai maksud ayat ni begini. Kadang-kadang ayat tentang peperangan, tentang jihad, kita pergi ambil ayat guna tempat lain, itu tak kena. Maka yang pertama sekali kita belajar ilmu tafsir Al-Quran itu, iaitulah membantu kita untuk memahami kalam Allah. Jadi para jemaah sekalian, kita sekarang ni alhamdulillah, di antara ilmu yang sangat mustahak kita belajar ilmu tafsir. Habis kena cari guru-guru yang ada kemahiran lah, ada kepakaran untuk baca tafsir. Jadi jaga, bukan semua tafsir mampu dibaca oleh penceramah kecuali dia belajar ilmu tafsir. Sebab ilmu tafsir ni ada kaitan dengan dia banyak ilmu. Yang pertama, kita nak faham makna. Kemudian nak tahu dia punya sabab nuzul, kenapa turun ayat Quran ni. Ayat Quran ni turun kepada Yahudi. Kita bukan Yahudi, tak boleh pakai. Mana ada Melayu masa tu? Yang ada depan Nabi Yahudi di Madinah. Yang ada depan Nabi Quraisy waktu di Mekah. Waktu di Mekah dia berlawan dengan Quraisy. Quraisy ni tak ada kitab. Yahudi dengan Nasara dia panggil Ahlul Kitab. Sebab apa Yahudi dengan Nasara nama dia Ahlul Kitab? Kenapa? Sebab dia ada kitab. Yahudi kitab apa? Taurat. Nasara Injil. Umat Muhammad, kita Nabi Muhammad Al-Quran ataupun Al-Furqan, dua itu sama ya. Al-Quran ataupun Al-Furqan, dua nama yang sama. Jadi setiap pasal tu nama dia Ahlul Kitab. Tapi orang Mekah, orang Quraisy, dia tak ada kitab. Pasal tu dia antara tempat yang terpencil. Tapi dengan kedatangan Nabi SAW, barulah orang luar kenal, oh ni Mekah, ini Madinah, ini tanah haram. Naik asal tu kecil ya. Zaman pemerintah Abu Jahal dengan Abu Lahab dengan geng Pak Abu di Mekah tu taklah seru sangat. Tapi orang mari Mekah sebab ada Kaabah. Mari. Maka kata di para ulama, siapa dia boleh faham Quran, ini kenapa kita kena belajar Quran. Siapa dia boleh faham Al-Quran, maka Allah Ta'ala akan buka kepada dia banyak ilmu-ilmu yang terkandung dalam Al-Quranul Karim. Seorang ulama nama dia Ikrimah. Rasa jarang orang Melayu ni ada nama Ikrimah. Kampung kita ni ada nama Ikrimah. Tak aja dengar pun tak. Laki-laki ni bukan perempuan.
Kita ni kalau bunyi mah belakang tu perempuan. Mah ni ya, Cik Mah lah. Ikrimah. Jadi Ikrimah ni dia ni murid kepada Ibnu Abbas. Dia kata apa? Inni la akhruju ila suq. Aku keluar ke bandar, ke pasar, aku dengar orang tu bercakap dengan satu kalimah yang baik, aku boleh fikir kepada dia tentang 50 perkara ilmu yang aku boleh istinbat. Karena itulah kata di para ulama, Ikrimah ni a'lamun nas bit tafsir, sebab dia cerdik. Jadi orang nak ngaji tafsir Quran yang pertama sekali kena orang cerdik. Sebab apa? Quran itu kalamullah. Maka para jemaah sekalian, kita kena tahu makna. Dia kata payuh ustaz nak belajar. Learning surah yang kita banyak sekali baca dalam Quran, surah apa? Surah Al-Fatihah. Kalau kita pejam mata tengok, jangan tengok Quran, boleh faham ke tidak makna Al-Fatihah? Boleh. Sebenarnya itu membantu kita untuk apa? Untuk tadabbur makna ayat. Barulah kita solat kita ada kualiti, ada dia punya darjat, kerana kita baca, kita faham apa yang kita kata. Jadi kalau kita baca saja tak faham, berat. Syekh An Abi Bakr bin Mujahid, dia kata, aku dengar Muhammad bin Jarir At-Tabari, seorang ulama tafsir, dia kata apa? Inni a'jabu mimman qara'al Quran. Aku pelik orang baca Quran walam ya'lam ta'wilahu, tapi dia tak erti makna Quran tafsir. Kaifa yatalazzaru bi qira'atihi, bagaimana dia boleh rasa lazat dengan bacaan dia. Kita hari ni lazat bacaan kalau suara sedap. Kalau qari suara sedap, bertempik orang bawah. Walahum azabun azim. Allah sedapnya. Bolehnya kata walahum azabun azim sedap. Terkejut orang baca sedap Quran apa tu? Azab kan ni? Sedap suara. Bukan sedap. Pasal tak tahu ke makna. Boleh kata walahum azabun azim sedap. Na'udzubillah. Jadi kita itu dia kata di Ibnu Jarir, dia kata apa? Aku pelik orang baca Quran, macam mana dia boleh merasa kelazatan, kemanisan Al-Quran itu sedang dia tidak faham makna. Ini rugi tuan-tuan, kita tak faham. Maka ada ulama mengatakan, dia buat analogi, bandingkan Quran ini dengan buah kurma. Kita pergi Madinah, kita beli buah kurma hak paling mahal sekali. Pergi dah Madinah, buah hak paling mahal, buah kurma berapa ratus? Kau beli hak lelu tepi Bukit Uhud ya. Dalam kotak tu 120 sekilo. Ajwah. Dia panggil ajwah aliyah Madinah. Oh mahal, 120. Kalau 150 tu kena kelentong ya tu, tak ada. Dia paling mahal 120 orang jual. Kita berbeli, saya ni tak dalam beg. Buka beg tak bang berapa-berapa. Balik rumah, letak atas meja. Balik Mekah ni tak bang, tak macam beli minyak wangi. Itulah kata di para ulama, Al-Quran itu seperti buah kurma. Di rumah kita ada Quran tak? Dalam almari ada, dalam tu ada. Anak pergi ke Indonesia, pergi melawat toko buku, dia kata bapa di sini ada 200 jenis Quran. Kata mau bikin apa 200? Satu pun belum khatam. Dia kata kasih boleh bikin koleksi. Kata bila pula Tuhan turun Quran untuk dikoleksikan, Tuhan turun Quran untuk diamalkan. Tengok. Maka kalau kita buka, kita baca, satu tahap naik. Macam kita buka kotak beli tadilah. Kalau kita faham, macamlah kita ambil buah kurma hak mahal, kita beli, kita kunyah, sedapnya, manisnya, lemaknya. Pasal kita dah faham Al-Quran, itu sangat penting. Ilmu Quran ni tak sudah dengan baca saja, dia kena pergi kepada belajar tafsir. Baiklah. Yang kedua,
bila kita belajar, kita faham Al-Quran ini an asyrafal kalam, sebaik-baik ucapan, sebaik-baik kata-kata, sebenar-benar ucapan, iaitulah kalam Allah Al-Quranul Karim. Manakala tuan-tuan nak tahu kitab yang benar, cerita yang benar, cerita dalam Quran. Tuan-tuan kena ingat, cerita dalam Quran bukan novel. Cerita dalam Quran penuh dengan pengajaran. Semalam, hari ni kita sibuk dengan surah Al-Kahfi. Nah, baca Kahfi malam. Baca. Ada berapa cerita dalam surah Kahfi? Mula-mula disebut ashabul jannataini, orang yang ada dua kebun. Orang ni bakhil. Tak satu cerita. Cerita ibrah kepada orang cinta dunia. Bahaya. Gi pula cerita Nabi Musa AS dengan Khidir. Nah, cerita apa Nabi Musa dengan Khidir? Cerita apa? Cerita orang menuntut ilmu. Bukan senang menuntut ilmu. Nabi Musa pergi cari jalan sehari, tiba-tiba terlepas jalan. Selepas ada kita ni nak jumpa tak, pusing balik satu hari perjalanan. Mana nak menuntut ilmu ni, jangan duk tunggu orang mari suap macam makan ni. Kita kena cari ilmu. Mari cerita nama dia Al-Kahfi, cerita pemuda Ashabul Kahfi. Ni sehari dua ni orang dia cari Kahfi ni. Cari tak cari? Di mana ke Ashabul Kahfi? Tahun berapa dia? Agama apa dia? Tuhan tak sebut. Tuhan kata innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Pemuda ni pemuda yang beriman. Pemuda yang beriman. Kita pegang di atas nama pemuda yang beriman, makna kita kena melahirkan generasi yang mantap akidah, walaupun duduk dalam suasana kafir pemerintah masa tu, tapi dia boleh jaga akidah yang begitu mantap. Kata orang, kita di sekarang ni kita duduk tepi laut. Tepi laut pak kita tak? Ikan yang beranak dalam laut. Tak kira lah ikan kembur ke ikan apa benda. Hok beranak dalam laut. Kalau kita nak makan dia, kena letak garam ke tak? Patutnya kalau nak makan ikan tawar, nak cicah budu, makan budu sini. Kau tahu apa? Kena pergi cari ikan sungai sebab air dia tawar. Ikan laut tawar juga. Itu dia panggil, kita kena jaga akidah anak kita, walaupun duduk dalam zaman mana sekalipun, biar mereka jadi seperti ikan di air masin. Tak terkesan. Jadi sekarang ni anak-anak kita membesar dalam suasana yang tak tahu apa ni, gawak akidah, gawak akhlak, gawak segala-gala. Kita tak bicara tu, kita duk bicara gawak ekonomi. Ekonomi gawak hari ni, barang naik. Oh, sibuk. Gawak akidah anak-anak, bicara tak bicara? Berapa ramai anak orang Islam yang tak solat? Berapa ramai anak orang Islam tak tutup aurat dari sudut akhlak? Ayah duduk masjid, anak duduk mulah mutu contohnya. Jadi payuh kita nak kira. Itu dia paling gawat. Maka fityatun amanu, Allah Ta'ala sebut di sini pemuda yang beriman, dia bawa diri dia sebagai anak jaga akidah. Kita tak sedut bicara lah dia tu Yahudi ke Nasara ke payuh, panjang dia tafsir. Anak dalam jalan mari dia baca atas kertas pajak panggil jalan, duk baca kitab tafsir, nak ambil kesimpulan dia ni Yahudi ke Nasara, rupa-rupanya Tuhan tak sebut bicara tu. Tuhan kata innahum fityatun amanu, mereka orang beriman. Pegas itu. Ni tidak duk cari. Semalam tak tidur ustaz. Nak ceramah esok tentang Ashabul Kahfi, anyi dia jatuh ke tenda. Anji Ashabul Kahfi. Duk berasa anyi dia jatuh. Pasal hok kuno ni hok jaga orang ni dak. Dia mikir pula anyi tua ke anyi muda. Tengok, mula dah tu. Pas cerah duk cari anyi muda itu. Kita Tuhan suruh cerita kepada kita, anjing pun dapat kemuliaan, disebut nama dia berapa kali dalam surah Kahfi? Arba'un, 3 orang, ia ke 4 anjing. 4 orang, yang kelima anjing, kalbun. Tuhan tak sebut nama kita, Tuhan sebut anjing dalam Quran. Pasal apa? Sebab anjing itu duduk dengan orang soleh, duduk dengan pemuda yang beriman, anjing pun masuk dalam Quran. Patut kita nak suruh Allah Ta'ala sebut nama kita, nak suruh Allah Ta'ala sebut nama kita, nak suruh tak? Kita kena duduk dalam majlis ilmu sebagaimana yang disebut oleh Nabi SAW. Nabi kata, siapa dia duduk dalam majlis ilmu, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidak berhimpun mana-mana kaum di rumah Allah, tak berhimpun di mana-mana kaum di rumah Allah, yatluna kitab Allah, kita baca Quran. Macam kita pagi ni, kita baca Quran, kita tafsir Quran.
kita cari kelebihan tafsir Quran. Allah Ta'ala beri pada kita 4 perkara. Illa nazalat alaihimus sakinah. Tuhan turun pada kita ketenangan dalam hati. So boleh. 1. Yang kedua, wa ghasyiyatuhumur rahmah. Majlis kita dilingkungi oleh rahmat Allah Ta'ala. Tuan-tuan nak rahmat banyak, hidup dalam majlis ilmu. Hidup tunggu kedai kopi, hidup tunggu pasar pagi, tak dapat rahmat situ. Boleh hak kita beli lah tak? Yang ketiga, wa haffatumul malaikah. Malaikat duduk sekali dengan kita. Cuma tuan-tuan tak nampak. Kau nampak? Kita ni kadang-kadang ceramah banyak tiang pada orang. Dua orang tak mari. Kita mikir masa tu malaikat penuh. Tapi kita ceramah betul lah, jangan ceramah mengaru. Hidup cakap malaikat ni tak boleh, dia sensitif. Penceramah mengata orang lari lalu. Ceramah duduk cerita hak 18, dia panggil menyapu. Cakap lucah, malaikat tak dengar. Dia nak ilmu yang mendekatkan diri kepada Allah, menjauhkan kita daripada maksiat, itu di majlis ilmu. Yang keempat, dengar yang keempat ni, wa zakarahumullahu fi man indahu. Allah Ta'ala sebut nama orang yang berada di dalam ilmu kepada golongan yang berada di sisi Allah Azza wa Jalla. Tuan-tuan nak nama kita disebut oleh Allah, banyak duduk dalam majlis ilmu. Kuliah subuh pun ada, kuliah maghrib pun ada kuliah duha pula hadir juga. Kita mengatakan itu dia panggil kelebihannya duduk majlis ilmu, nama kita disebut oleh Allah Azza wa Jalla. Kita ni kalau orang lain sebut kita semangat, Tuhan sebut kita tak teringat lah. Okay. Baik, itu dia panggil tujuan kita belajar Quran, tafsir, kerana nak faham apa yang dimaksud. Tak ada detail dalam Quran. Tak ada detail dalam Quran. Kisah Yusuf panjang dalam Quran. Di antara kisah yang panjang yang Allah Ta'ala kupus tempat, kisah Nabi Yusuf AS. Daripada dia budak, dia mimpi kena campur dalam telaga, dia dibawa balik, kena jual di Mesir, lepas tu membesar di rumah pakcik dia sampai dia kena goda, kena penjara. Tapi tuan-tuan cari dalam cerita, apa cerita mak dia? Tak sebut langsung lah cerita mak dia dalam Quran. Mak dia sedih juga ke tak? Nabi Yaqub menangis sampai hilang kering air mata. Mak dia tak sebut. Itu. Jadi kata di para ulama, jangan menghabiskan masa benda yang tempelan, benda yang kecil-kecil sampai hilang kepada fokus yang asal. Asal fokus cerita Ashabul Kahfi nak ambil pengajaran kepada apa? Kepada pemuda yang beriman. Kita hidup korek cari anyi dia warna berapa, duk korek dia ni hidup zaman siapa, kita mengatakan itu tidak memberi pulangan besar pada masyarakat. Tapi untuk ahli akademik, untuk perbincangan tafsir, silakanlah, tak ada masalah tu. Yang keempat, cerita Zulqarnain. Zulqarnain hidup mana? Ada orang kata tembok besar negeri Cina, ada ahli-ahli sains yang banyak guna akal, dia kata kalau ada kena nampak. Sedap juga dia. Jadi maknanya Zulqarnain tak ada lah, sebab tembok dia tak nampak. Radar cari, satelit cari, tak jumpa belakang. Kata awak cakap tengok kiri kanan weh. Nah, berapa tahun dulu sebuah kapal terbang MS-370. Masihkah kita ingat? Kelupa dah. Ingat ke lupa? Dek mana kapal terbang tu? Mana radar awak? Mana satelit awak? Kenapa tak dijumpa cari? Nak cakap hak benda-benda Tuhan sebut. Allah sebut dalam Quran Zulqarnain. Tiba-tiba kita kata tak ada Zulqarnain sebab radar cari tak jumpa. Pergi cari kapal terbang 370 dulu. Duduk mana? Kalau orang mati belaka pun rahimahumullah, tapi bangkai kapal terbang duduk mana? Kita jangan cakap benda-benda yang pasal tu dalam Quran dia tak ajar kepada kita benda detail. Allah ajar kepada kita supaya mengambil pengajaran yang iktibar daripada apa yang kita baca. Jadi yang ketiga, kenapa kita belajar ilmu tafsir? Dikata orang yang mulia, iaitulah orang yang belajar ilmu tafsir, sebab dalam Quran semua ada. Nak belajar akidah, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ni kita duduk di hujung tahun ni. Sehari dua lagi timbul orang pakai topi merah. Kau pakai dah lah ni. Pakai topi merah, bawa loceng, keling-keling. Dia tak masuk kampung lah ni. Supermarket, mall-mall. Pergi lah bawa cucu. Boleh lah topi merah. Kau tak kenal. Kenal ke tak? Pasal itulah Hana awal-awal lagi bagi tahu, tuan-tuan dan puan-puan, jangan bergembira dengan kumpulan yang mengatakan Tuhan ada anak.
Dia sibuk dakwa sampai mahkamah nak guna nama Allah. Allah mana awak nak guna? Akidah kami, Allah kami, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Tak beranak, tidak diperanakkan. Tiba-tiba dia nak kata nak guna nama Allah, tapi Allah dia nya ada 3. Ada mak, ada anak. Allah mana mu nak pakai? Pakai gok sudahlah, tak sedap main Allah. Nah, kenapa nak pakai Allah juga? Jadi kita kata ni, hati-hati tuan-tuan, jangan duk happy. Jangan duk happy dengan kumpulan yang mendakwa Tuhan ada anak. Saya ucap saja ya ustaz. Orang bagi topi merah, letak atas kepala cucu, ambil gambar, comelnya alung. Comelnya alung. Awak kena ingat, di sebalik pakaian itu ada agama yang mereka anuti. Di sebalik budaya itu ada kepahaman yang mereka anuti. Jadi kita bukan budaya semata-mata. Kalau budaya semata-mata, macam hari-hari perayaan Cina kita makan buah limau, tak ada gapo tu makan. Nah, tapi hak ni ada agenda, ada agama, ada anutan yang mungkin menyebabkan orang-orang Islam percaya ataupun lunak dengan mereka. Kita kata hati-hati tuan-tuan. Jadi mulianya Al-Quran sebab apa? Sebab dia bincang tentang Allah. Kemudian dalam Al-Quran mengandungi hukum hakam. Dalam Al-Quran mengandungi tazkiyah, pendidikan jiwa. Nak apa? Dalam Quran semua Allah Ta'ala sebut orang yang sesat, orang yang tak betul, ghairil maghdubi alaihim, yang dipelopori oleh Yahudi, waladdallin dipelopori oleh Nasara. Kita tak nak berlaku apa-apa tu. Hak kita naknya ihdinas sirat al-mustaqim. Jadi semua ada. Nak tengok cerita zaman dulu, zaman Nabi Adam ada. Cerita kemudian akan berlakunya kiamat. Semua ada dalam Quran. Quran 30 juzu, dalam itu ada berlaku. Jadi kerana itulah para ulama kata, muna ilmu yang terawal, ilmu yang terakhir, adalah kamu kena memahami Al-Quran. Kalau kita tak faham Quran, bermakna kita tidak akan ada maklumat yang besar. Jadi kata orang, semua yang berkait dengan Quran mulia. Tulis ni tuan-tuan, semua yang berkait dengan Quran mulia. Contohnya, Quran kitab yang paling mulia. Dalam banyak-banyak kitab, Quran yang paling mulia. Siapa yang Nabi yang terima Quran? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah adalah Rasul, Nabi yang paling mulia dari kalangan para anbiya. Semalam kita baca tafsir Quran, tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Rasul-rasul itu kami lebihkan sebahagian dengan sebahagian lain. Ada rasul tak ramai pengikut, nama dia pun tak sebut pun dalam Quran. Iya ke tak sebut? Dalam Quran ada berapa Nabi? 25 orang. Nabi, Rasul semua berapa? 300 lebih. Mana tersebut? Nama pun tak sebut. Ada Rasul berulang kali dalam Quran. Siapa dia Rasul yang paling banyak disebut dalam Quran nama dia? Siapa? Nabi Musa AS. Nabi Harun berapa kali dia sebut? Jadi hak banyak sebut dalam Qurannya Musa, lagi Nuh, Hud, Saleh. Sebab ini semua cerita-cerita dia dekat dengan manusia. Nabi Saleh, wa ila Thamuda akhahum Salihah. Kaum Samud, Nabi dia Saleh, duduk di Madain Saleh, duduk di Al-Hijr, tengah jalan Quraisy nak pergi ke Syam. Wa ila Adin akhahum Huda. Nabi Hud ada rakyat dia nama Ad. Duduk mana? Duduk di sebelah Yaman. Sebab orang Arab ni bila panas dia pergi ke Syam, bila sejuk dia pergi ke Yaman. Maknanya Tuhan nak kaitkan perjalanan manusia supaya tengok dua kumpulan. Tapi tak beriman juga nak kata apa. Baik, siapa yang turunkan Quran? Jibril alaihissalam. Manakah Jibril menjadi ketua malaikat. Bila ke permulaan turun Quran? Pada malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar, malam yang terbaik dalam setahun. Malam Lailatul Qadar duduk di mana? Duduk di Ramadan. Maka bulan Ramadan bulan yang terbaik. Jadi semua yang berkait dengan Quran mulia, tuan-tuan dan puan-puan, kita nak jadi orang mulia ke tidak? Marilah kita jadi ahlul Quran. Boleh ke tak boleh? InsyaAllah ahlul Quran. Jadi alhamdulillah. Yang anak pun kebetulan kita datang sini pun kerana hari ini ada satu kita rasmi pejabat Wadil Quran. Wadi Quran ni tempat anak-anak kita belajar Quran. Kalau boleh kita
hidupkan tempat, ramaikan dia. Selain pada kelas Quran masjid lah. Ni jangan kacau kita ni. Teruskan. Dan ada wadi Quran, mana tempat anak-anak ngaji Quran. Maknanya semua yang berkait dengan Quran mulia, kita nak jadi orang mulia, kita juga kena belajar Al-Quran. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri pada kita yang mulia. Maka yang keempat, kelebihan belajar tafsir Quran, inilah ilmu yang akan menyelamatkan kita daripada kesesatan. Kita minta hari-hari ihdinas siratal mustaqim, minta jalan yang benar. Habis tak payah tahu orang. La ghairil maghdub, bukan orang dimurkai. Siapa dia? Yahudi. Siapa dia Yahudi? Kena belajar ilmu tentang kesesatan, kejahatan Yahudi, kita kena belajar. Di antara cerita panjang Allah Ta'ala sebut cerita tentang Yahudi dalam Quran banyak. Boleh katakan ada sentiasa. Waladhalin, orang yang sesat dipelopori oleh siapa? Puak-puak Nasara yang duduk mereka cerita agama yang tidak ada dalam kitab Injil yang ada di tangan mereka. Jadi makanya kita yang berpegang dengan Ahlus Sunnah ini, kita kena tahu mana yang tak betul, kita kena buang. Mana yang salah, kita kena perbetulkan. Jadi itu dia panggil peranan kita. Tak ada betul saja bagus tak tahu orang lain, tak boleh. Sebagaimana dalam Quran Tuhan sebut dua-dua. Dia sebut kumpulan beriman, dia akan sebut kafir. Dia sebut orang mukmin, dia sebut munafik. Sebab dalam dunia hari ini, golongan yang paling berbahaya kepada umat Islam, golongan munafik. Paling bahaya. Kafir tak bahaya. Kafir, kita tahu dia kafir. Sesat masalah tu kafir tu. Maaf Ustaz, jangan sebut kafir lo ni, tak boleh. Kita kena sebut non-muslim. Lo ni jangan main kafir tak boleh, non-muslim pula dah. Kita kata betul, kau tak boleh kata kafir. Siapa ada orang cadang surah Al-Kafirun kena gugurkan. Qul ya ayyuhal kafirun, tak boleh. Qul ya non-muslim. Mana boleh berbuah Quran. Tuan-tuan kena ingat, kita waktu kita baca hukum, kita kena sebut kafir. Tapi kalau dalam majlis ramai-ramai, ada orang Islam, ada bukan Islam, takkan kita kata, hei tuan-tuan umat Islam, tuan-tuan kafir. Lah, orang tak kata lagi tu. Kita kata kepada para pengikut negara umat Islam dan kepada saudara yang non-muslim bukan Islam, itu baru dia panggil lunak dari segi percakapan. Cakap boleh tapi nak cerita lah. Baik. Yang kelima, orang yang boleh memahami Al-Quran bermakna dia telah menerima pusaka Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menerima pusaka Nabi. Sebab Nabi kata apa? Aku tak tinggal kepada kamu, para Nabi tak tinggal kepada kamu harta, dia tinggal ilmu. Ilmu yang Nabi kita tinggal dua perkara. Yang pertama Quran, yang kedua sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita belajar dua-dua. Siapa dia nak terima pusaka Nabi? Nak. Satu hari Abu Hurairah ni masuk masjid. Dia pergi ke pasar. Orang duduk, dia pasar bising, duduk jual sana jual sini ya. Dia kata ahli pasar, mu sibuk dengan dunia kamu. Orang di masjid Nabi sedang membagi pusaka Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagi pusaka Nabi. Ada hak tinggal jual, berlari pergi ke masjid, pergi tengok-tengok. Ni Abu Hurairah, Ubay duk mengajar Quran, Mu'ad duk mengajar ni. Mananya bagi pusaka? Mari pula Abu Hurairah, tak ada apa. Dia kata tak ada apanya. Adanya orang ni mengajar, orang ni mengajar. Itulah pusaka Nabi. Nabi kita tak tinggal harta, dia tinggal Quran dengan sunnah. Jadi kita ni kalau kita belajar ilmu tafsir, belajar ilmu hadis, bermakna kita sedang menerima pusaka Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang keenam, orang yang banyak belajar Quran, belajar tafsir ni, dia telah menghabiskan masa dia dengan Quran. Seronok tahu kita? Yang ketujuh, orang yang belajar ilmu tafsir, dia masuk dalam kumpulan manusia yang terbaik. Nabi sebut dalam hadis yang sahih, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Orang yang baik di kalangan kamu, orang yang belajar Quran dan dia mengajar Quran. Kita sama, kita ni dua. Sama, kita pandai, kita mengajar. Kita tak pandai, kita belajar. Dua-dua baik belaka. Jadi kita ni dua ya ada. Hak tak baiknya ke apa? Hak tak mari mengaji tu hak tak baik. Jadi kita nak jadi orang baik ke tidak? Nak masuk dalam kumpulan khairun, mari mengaji Quran. Kalau kita pandai, kita mengajar. Jangan tak ada masuk dalam kumpulan ni.
tuan-tuan akan kerugian besar atas dunia ni, tak nampak gapo. Relax ya, duduk dah. Bila masuk dia sudah apa ni, sudah meninggal nanti, barulah kita kata ruginya orang duduk terima pesaka Nabi, kita duduk terima benda lain. Rugi. Baiklah, itu 7 perkara kelebihan belajar tafsir Quran secara ringkas. Baik, sekarang ni saya nak pergi kepada penutup kita ni, hajatul ummah ila tafsir. Umat kita ni berhajat kepada tafsir. Berhajat kepada tafsir. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala turun Quran kepada kita. Tuhan turun Quran kepada siapa? Kepada kita. Yang pertama, alif lam mim. Nah, sambung. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Allah kata Quran ni petunjuk bagi orang bertakwa. Macam mana kita nak terima petunjuk kalau kita tak tahu? Macam mana kita nak dapat petunjuk kalau kita tidak faham? Maka kerana itulah dia kata pentingnya kita belajar ilmu Quran supaya kita boleh ikut petunjuk Quran. Yang pertamanya. Yang seterusnya, ada yang mengatakan rubba qari'il Quran wal Quranu yal'anu. Ada orang baca Quran tapi Quran laknat dia. Ni kita baca Quran. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah Ta'ala halalkan jual beli dan diharamkan riba. Baca Quran buat riba berapi. Berasak kata orang. Tengok-tengok dia punya akaun duduk dalam riba. Dia laknat diri dia ke tidak? Dia laknat diri sendiri sebab dia baca Quran, dia buat hak Quran larang. Saya dimaklumkan oleh sahabat kita yang duduk jadi panel KWSP. KWSP ni lah orang yang ada kerja-kerja ni, hak potongnya gaji ni. Masih ramai umat Islam yang tak tukar kepada syariah. Tak tukar. Saya bagi cadangan kepada kerajaan, tukar terus je. Orang Islam semua kepada akaun syariah. Kalau dia tak setuju sebab dividen rendah, biar dia tukar dengan tangan dia sendiri, nak hak riba, baru puas hati. Kan? Tapi kerajaan kata tak boleh, ini pilihan, kita tak boleh paksa orang. Kita berkuasa paksa orang Islam supaya ambil hak patuh syariah. Kenapa tak berkuasa? Mudah-mudahan ada telinganya dengar, kita akan selamat di dunia, aman di akhirat insyaAllah. Tapi kalau tak ada undang-undang, tuan-tuan sendiri tolong maklum, tanya anak-anak yang sedang bekerja, akaun KWSP patuh syariah ke tidak? Kalau tak patuh, kena tukar sekarang. Ni sebelum habis tahun ni kena tukar. Kalau tidak, tahun 2025 ni baru boleh tukar pula. Jadi tuan-tuan kena ingat. Serupa ya. Subhanallah. Ayam sembelih dengan ayam tak sembelih, serupa ya. Duk gantung situ belakang, cuma tekok itik tak sembelih nampak panjang sikit. Kalau kedai itik panggang tu lah. Ini kena fikir. Maka yang kedua, kita kena kenal dalam Quran banyak sekali Tuhan sebut sifatul munafiqin, sifat munafik dalam Quran. Allah Ta'ala sebut ayat Quran alladzina yu'minuna bil ghaib, bab 2 ayat. Dia sebut tentang munafiki berapa ayat? Berapa belah ayat. Danger kalau kita tidak tahu musuh dalam selimut, bahaya sekali. Jadi semua benda dalam Quran, kenapa manusia ni penting dalam Quran? Kita bimbang takut kalau kita tak belajar ilmu Quran yang benar, kita pergi jumpa ilmu salah. Ada seorang ni dia menikah 9 orang. Dalam YouTube ada. Orang tanya, kenapa bapak kahwin 9? Islam bagi 4 je. Oh, awak belum baca Quran. Sedap dia bui. Allah sendiri kata, fankihu ma talabakum minan nisa', mengkahwinlah perempuan itu masna 2, wa sulasa 3, wa ruba' 4. Dia campur. Jadi berapa? 2 3 4 jadi 9. Tuhan bagi, engkau tak bagi. Sedap dia. Kita pula. Ini dia panggil tafsir Quran bil ra'i. Tafsir Quran dengan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembah Allah Ta'ala sehingga datang yakin. Sekarang ni saya sudah naik darjat yakin, darjat makrifah, bukan lagi darjat syariah, tak payah semaya. Siapa suruh? Quran. Sedapnya tafsir. Ini kata punah tafsir ni sebab salah tafsir. Maka penting sangat tuan-tuan dan puan-puan, kita kena belajar tafsir. Kembali ke mana dhamir? Qul huwallahu ahad. Ke mana huwa tu balik? Balik kepada Allah. Ni ada orang tafsir huwa tu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huwa tu Muhammad.
Jadi Muhammad tu Allah, Allah tu Muhammad. Banyak ajaran hak pelik-pelik berlaku di dunia ni. Jadi kalau orang tafsir tak betul, tadi macam tadilah saya kata, ada orang perempuan dia baca tafsir tak jumpa cari pakai tudung, pakai tak tudung. Dia ni bok director judi, syarikat judi, dia cari Al-Quran tak jumpa, tak tahu. Banyaklah tak jumpa kitanya. Nah, buah rambutan tak boleh makan. Tak ada Al-Quran. Benar. Baiklah. Kesimpulan kitanya para jemaah sekalian, ad-da'watu bit tafsir, jadi seruan supaya belajar ilmu tafsir ni kena perkuatkan supaya kita boleh faham apa yang Allah Ta'ala kata kepada kita. Jadi kalau tidak, kita baca sajalah para jemaah sekalian. Kerana itulah para ulama mengatakan, para ahli motivasi kata kepada kita, dia kata berilah masa untuk Quran, jangan tunggu masa baru nak baca Quran. Jelas kata-kata tu. Kita kena beri masa untuk Quran, jangan tunggu bila ada masa baru baca Quran. Baca Quran hari ni, nanti ada masa. Bila agak-agak ada masa? Pagi tunggu tengah hari tunggu petang tunggu malam, akhir kali tidur kerong tak baca. Jadi kena beri masa pada Quran. Aku mesti baca pada setiap hari, mesti setengah muka, dua muka surat, setengah juzuk, satu juzuk, ikut kemampuan yang kita ada. Kita rasa nak buat bekal banyak ke akhirat, baca banyak. Berasa kaya dah, baca sikit. Nah itu ya. Jangan tunggu ada masa baru nak baca Quran. Dan tuan-tuan ingat, waktu yang paling berharga dalam hidup kita ni ketika kita bersama dengan Al-Quran. Kita baca Quran, kita tadabbur Quran, kita mengaji tafsir Quran, kita mengaji tajwid Quran, itu semuanya masa dengan Al-Quran. Alhamdulillah. Tapi jangan terlalu habiskan masa dengan taranum. Minta maaf ahli taranum, jangan marah saya dah. Anda tengok puak taranum dia baca saya pada lepas sisa sampai pukul 12 malam duk ngaji. Kata kalau kita ambil satu surah ya, kita gala tafsir surah Fatihah 3 jam, boleh faham ke tidak? 3 jam kita belajar tafsir surah Al-Qul Huwallahu Ahad, boleh faham tidak? InsyaAllah. Tapi kalau duk main, yalah, sebut orang lagu marah pula kita, biar tak sebutlah orang. Tuan-tuan belajar ya Quran, jangan duk habiskan masa dengan benda lain. Wallahu alam. Mudah-mudahan tazkirah kita ni ada manfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Ada satu dari itu tajuk buku kita ni, nama dia Dunia Bukan Syurga. Banyak ilmu-ilmu motivasi dalam ni yang sempat kita catatkan. Di antara banyak maklumat tentang bagaimana kita dengan Quran. Tadabbur Quran itu penting. Mudah-mudahan tuan-tuan carilah kitab-kitab mana-mana pun, jangan ambil terjemahan saja, dia kena ada tafsir Quran. Jadi tafsir Quran jangan beli besar-besar. Setengah orang pergi beli tafsir Tabari 30 jilid, saya ingat rumah dia baca tak faham kata Tabari, dia bawa sanad. Paling kecil kita nak baca, yang paling rendah sekali dia panggil ringkasan tafsir Ibnu Katsir, itu narik. Kecil. Tafsir Malaysia ni, tafsir Pimpinan Rahman, dia tak banyak sangat, dia ada terjemahan makna, sikit uraian. Carilah mana-mana tafsir yang bermanfaat lah, insya-Allah. Tafsir Ibnu Katsir, ringkasan Ibnu Katsir itu cantik, bacalah. Jangan tak baca, kalau tak faham tanya ustaz, jangan hurai sendiri, kalau tidak boleh menikah 9 orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.